yang mana beberapa loji rawatan air telah pun dihenti tugas. 4 loji rawatan air sebenarnya telah dihenti tugas yang dimaklumkan oleh Air Selangor, itu LRA Semenyih 2, LRA Sungai Langat, LRA Langat 2 dan LRA Ceras Batu 11. Ya. Dan inilah dugaan-dugaan yang perlu dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir, terutama sekali di sekitar kawasan Selangor ini. Ada lebih kurang dalam 500 lebih kawasan yang terjejas bekalan air bersihnya. Mungkin ada kawasan yang telah pun turun air tetapi tak dapat nak bersihkan rumah mereka disebabkan oleh bekalan air bersih itu tiada. Kita juga dapat lihat di media sosial Twitter ada dikongsikan bekalan air itu tiada, terpaksa mereka membeli air mineral yang ada, itu memerlukan lagi kos untuk mereka, ditambah dengan jumlah kerugian barang-barangan yang telah pun rosak akibat daripada banjir. Ini sudah pasti memerlukan bantuan lebih lagi daripada bantuan 1,000 yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Itu bantuan awal. Mungkin ada bantuan-bantuan susulan lain yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Sama-sama kita akan nantikan nanti. Dan keadaan mereka ini juga kita sifatkan sebagai jatuh di timpa tangga lah. Ya, betul. Ya, sudahlah banjir, kemudian ketiadaan air. Tapi apa pun kita harapkan kepada mereka yang menghadapi saat-saat sukar ini, cekal, tabahkan hati. Kita harapkan perkara ini cepat berlalu pergi. Kita sama-sama rakyat, kalau kita lihat di social media itu sendiri, bantu sesama kita kepada mereka yang memerlukan bantuan, mungkin air bersih, makanan dan sebagainya. Dan sebenarnya bercakap mengenai perkara itu, kita juga nak bawakan perkembangan banjir di Seri Muda Shah Alam sendiri, yang mana kita tahu kalau di media sosial itu rata-rata ramai memperkatakan mengenai Seri Muda, bagaimana kebimbangan ramai pihak berkenaan dengan mangsa-mangsa banjir. Telah pun dimaklumkan sendiri oleh Tuan Moni daripada Jabatan Bomba sebentar tadi bahawa bantuan maksima akan disalurkan di Seri Muda Shah Alam. Tapi kita nak terus bersama rakan setugas yang berada di sana sendiri, Umar Vati Ramaya. Umar, mungkin Umar boleh kongsikan pemerhatian Umar setakat ini, bagaimana keadaan di Seri Muda? Adakah Umar sendiri mempunyai angka mangsa-mangsa yang telah diselamatkan atau masih belum diselamatkan di sana? Terima kasih Gigi di studio, dan sebelum saya perincikan perkembangan lanjut di Shah Alam hari ini, biar saya jelaskan bagaimana pergerakan kami hari ini berbanding semalam. Hari ini sedikit lancar, pergerakan trafik juga agak lancar, di mana kami hanya mengambil masa lebih kurang 40 minit untuk tiba di lokasi dari Kuala Lumpur. Dan data yang dikeluarkan oleh PDRM tengah malam tadi, hanya 6 jalan utama yang menghubungkan Shah Alam ditutup sehingga pukul 4 pagi, iaitu IPD jalan yang menghubungkan Jalan Haikom, Persiaran Jubli Perak Seksyen 19, Lebuhraya LKA dari arah Jubli Perak ke Plaza Tol Seri Muda, kilometer 8.5 NKVE, dan juga Jalan Bukit Kemunting dari Persiaran Kuala Selangor ke Seri Muda, dan juga Lebuhraya Elit kedua. Dan pada ketika ini saya berada di jambatan yang menghubungkan Taman Seri Muda, dan anda sendiri boleh melihat keadaan di belakang saya, di mana air agak melebihi paras pinggan jika dilihat dari jauh. Dan anda juga boleh melihat beberapa kenderaan terperangkap dan tidak dapat bergerak dari kawasan ini. Dan kawasan ini saya juga difahamkan orang ramai masih lagi terperangkap. Dan apa yang saya sempat bercakap dengan beberapa penduduk di sini, mereka mengakui bahawa mereka terputus hubungan dengan ahli keluarga mereka yang tidak tahu status di mana mereka berada, termasuk kerana mungkin mereka tidak dapat menghubungi, telefon mereka rosak dan pelbagai masalah. Dan untuk bercakap mengenai perincian lanjut apa yang sedang berlaku di dalam ini, bersama-sama saya mangsa yang juga penduduk di kawasan ini, iaitu Kamini Sugarto. Kami ini adalah salah seorang penduduk di Taman Seri Muda. Mungkin beliau boleh berkongsi dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya, bagaimana beliau boleh diselamatkan, siapa yang selamatkan, dan untuk perkembangan. Dan bersama-sama saya adalah kami ini. Mungkin kami ini boleh ceritakan apa yang terjadi, bagaimana kami ini boleh keluar daripada kawasan ini, dan bagaimana keadaan rumah kami ini sendiri sebelum ini. Sekarang ni para saya masa tu yang saya masa diselamatkan tu, para saya dah mencecah siling rumah lah tu kata. Lepas tu saya banjir daripada hari Jumaat petang dalam pukul
4.30 tu dah mulalah air naik. Tapi saya ingat tu air tu macam biasalah, memang setiap kali air, hujan kat kawasan Seri Muda ni ada banjir, tapi taklah sedalam macam ni. Saya pun buat nak bagi tinggi tu peti ais apa semualah. Lepas tu saya dalam air tu terlampau laju sangat. Dalam masa 2 jam tu pun dah barang-barang saya macam dongges apa semua dah terapung-apung semuanya. Lepas tu saya pun naik atas lah dengan anak saya. Saya ingat tak sampai sedalam ni. Lepas saya turun balik semua habis. Saya tak sempat nak selamatkan macam-macam lah. Lepas tu saya tunggu lagi dalam masa pukul 10 ke. Masa tu pukul 10 tu air dah tinggi separas dalam 7 kaki macam tu lah. Saya pun pasal masa tu suami, anak saya pun tak ada. Saya cuma dengan anak saya yang OKU. Saya pun telefon suami tak dapat, line pun tak clear. Lepas tu api pun tak ada. Kita orang pun tak tahu nak buat apa. Semua pun anak saya nasib baik dia istimewa kan. Dia pun tak adalah nak bercakap, dia cuma diam saja. Tapi saya risaulah keselamatan saya. Suami tak ada. Anak saya yang paling besar pun tak ada. Saya cuma dengan anak saya yang istimewa. Saya pun tak tahulah berserah. Lepas tu dalam pukul 1 macam tu, bolehlah saya telefon suami. Saya pun menangis-nangis, bang macam mana keadaan kat sini, banjir. Ingat suami saya tu banjir biasa-biasa je. Banjir ke? Ya bang, paras mana? Paras dah nak mencecah siling, saya cakap. Lepas tu saya pun bersabar je lah. Tak ada orang nak tolong. Cuba kau menjerit ke apa. Bang, sini semua orang sama. Semua dah macam laut. Saya tengok keadaan gelap. Di luar saya tengok tingkap. Keadaan gelap. Semua gelap rata. Tak ada orang pun. Jangankan orang nak selamatkan orang lain. Selamatkan diri sendiri pun semalam susah. Saya pun merayu-rayu lah dengan Allah. Dengan apa orang kalau yang nampak saya pun menjerit. Tapi tak ada. Masa tu memang tak ada. Gelap gulita. Tak ada siapa-siapa pun. Saya duduk rumah, nasib baik saya duduk rumah double story lah. Alhamdulillah saya boleh duduk rumah saya dekat atas lah. Tapi tak tahu yang orang yang rumah setingkat tu macam mana. Saya pun bersyukur dengan keadaan saya lah. Saya boleh menyelamatkan diri dekat rumah saya yang dekat atas lah. Macam mana akak selamatkan diri? Macam mana akak keluar daripada rumah akak? Siapa yang tolong akak untuk? Masa hari pertama, hari kedua tu memang tak adalah penyelamat datang ke rumah. Tapi anak selalu, anak saya dekat UTM tu selalu cakap, dia selalu dah telefon dengan pihak-pihak macam bomba penyelamat apa semua dah telefon. Dia kata, bu sabar bu, kejap lagi ada penyelamat datang. Tapi saya tunggu-tunggu tak ada pun datang. Lepas tu masa hari kedua tu adalah macam NGO persendirian, dia orang bawa yang bot kecil-kecil tu, bot getah tu ada datanglah. Lepas tu saya pun merayu-rayu, bang tolonglah bang. Masa tu saya pun keadaan saya pun tak bersedia. Masalah makanan ke atau bawa apa pun semua tak ada. Sampai 2 hari saya tak ada makan apa. Nasib baik kat dalam bilik anak saya tu saya ada simpan lah macam biskut-biskut kering. Itu pun tak banyak lah, macam kacang. Alhamdulillah saya boleh makan. Masa tu saya pun tak ada bawa air minum. Cuma 1 botol. Lepas tu anak saya nak minum, saya tak apalah, saya bagi air pipe. Saya baca sikit lah, ya Allah, janganlah terjadi apa-apa dengan anak saya. Saya pun dah saya cuma boleh berdoa saja, nak harapkan bantuan pun. Dalam masa tu pun semua orang pun tak ada orang nak selamatkan apa semua. Semua pun sama. Saya tengok depan, jiran sebelah saya pun semua sama je. Okey, waktu diselamatkan tu kami ni berada di mana? Di tingkat atas atau dekat atas? Masa saya diselamatkan tu dekat atas, tapi semua anak saya dekat UiTM dah bagi tahu, bu kalau ada orang penyelamat ibu siap-siap, tingkap tu ibu pecahkan atau besi tu ibu patahkanlah macam manalah akal. Lepas tu anak saya nasib baik ada jumpa besi bubble yang untuk biasa anak saya selesaikan tu bilik-bilik anak saya. Lepas tu dipecahkan, saya pecahkan besi tu. Alhamdulillah lah boleh. Besi saya kan cermin pintu lama tu kan, yang besi sebatang-sebatang tu, saya alhamdulillah lah boleh saya ketuk. Lepas tu saya keluar semalam. Saya punya zinc rumah saya tu zinc, daripada zinc kan. Saya pun takut jugalah masa saya nak pijak tu, saya takut jatuhlah. Itu je. Okey, sekarang kami tinggal di mana kami? Semalam dalam pukul 1 atau pukul 2 memang dah diselamatkan. Lepas tu kita orang dibawa ke Seksyen 16 lah dengan NGO yang tolong kita orang semalam.
So, tinggal di pusat pindahan sementara atau di rumah kawan? Ditinggal pemindahan sementara Dewan JKR Seksen 16 Alam. Sejauh pengetahuan kami ni, ada lagi tak orang yang terperangkap di kawasan ni? Kalau macam terperangkap, saya kira adalah ramai lagi orang yang terperangkap lagi. Pasal semalam pun NGO pun bukan ramai, kan dia bot kecil-kecil je kan. Paling dia boleh bawa 2 orang, 3 orang, 3 kali balik. Tapi ramai, memang semalam ramai NGO. Tapi masa yang hari pertama, kedua memang tak ada dah. Masa malam tu baru ramai memang penyelamat. Dari segi kemudahan dan keselesaan di pusat pindahan sementara, macam mana mungkin kami ni boleh kongsikan sedikit? Di pusat pemindahan sementara ni, kita orang memang selesa dan berpuas hati layanan di orang penduduk JKR sekitar dia kan Dewan JKR kan, dia orang punya layanan memang cukup memuaskan. Makanan tak pernah kosong lah, ada atas meja tu full semua makanan. Kita orang dilayan baik, selimut ke, baju-baju ke, apa semua ada tersedia lah. Terima kasih Kamini, dan bersama kita seorang lagi wira yang tidak didendang, iaitu Zaim, bersama-sama kita untuk berkongsi pengalaman beliau sebagai sebahagian daripada pasukan penyelamat di sini. Zaim, Zaim, mungkin Zaim boleh kongsikan apa yang Zaim tengok bila Zaim dapat berita mengenai kejadian ini dan apa yang Zaim sedang lakukan di sini. Okey, kita dapat berita ni quite short notice juga bila ada di kalangan kawan-kawan dalam grup Facebook tu, and ada inisiatif daripada Zero Hunger sendiri. So kami memang berpakat untuk datang dan bantulah semana mungkin yang boleh. And dengan kerjasama Rafkistan, company yang memang buat white water rafting, so kita leverage on dia punya boats and everything, apa fasiliti yang ada, dan kita bawa ke sini lah untuk bantu semampu mungkin kami. So apa yang Zaim lakukan, apa yang sebaik masuk ke dalam, apa antara tugas-tugas apa yang Zaim boleh kongsikan dengan kita? Okey, kita datang sebagai support sistem je sebenarnya. Kita masih lagi ada bomber dan autoriti yang lain dan sebagainya. Kita cuba support dari segi macam jika ada orang yang memerlukan makanan ataupun ada orang yang ingin diambil keluar daripada kediaman diorang untuk dihantar kepada tempat yang lebih selamat, so kita akan bawa diorang ke sini lah. So saya juga difahamkan Zaim dan pasukan Zaim sendiri yang juga terdiri daripada orang asli, agak menarik bagi saya sebab dengan bantuan orang asli, apa kelebihan yang menyebabkan orang asli ini dipanggil untuk menyertai tim pasukan penyelamat ni, Zaim? Okey, dia sebenarnya memang dia punya orang asli adalah bahagian daripada tim guide kami yang buat operation di Kuala Kubu Baru dan juga di Ulu Slim. So bila kita bagi tahu yang kita ada nak buat kerja ni, dan diorang memang looking forward lah untuk join. And diorang memang expert, diorang memang river guide yang bawa orang pergi buat water rafting, and banyak kepakaran yang dikongsi lah oleh diorang ni. Okey Zaim, mungkin saya tidak dapat memasuki kawasan ini. Mungkin Zaim boleh kongsikan apa Zaim melihat sendiri bagaimana keadaan mangsa di dalam keadaan rumah dari segi kenderaan, dan mungkin dari sini kita boleh melihat kenderaan agak tertimbus di kawasan sini, dan mungkin Zaim boleh kongsikan bagaimana keadaan persekitaran rumah. Okey, bila kami sampai malam ni, penglihatan memang limited sebab tak ada pencahayaan yang cukup. So bila kami dah bawa ke tengah, dah kayuh, dah pedal ke tengah ni, tiba-tiba bot kami sangkut. So sangkut, tengok sebenarnya tak ada apa, tapi rupanya bawah bot kami tak ada sebiji kereta. So that is how bad it is lah bila keadaan banjir. Even kalau kita tengok sekarang ni pun masih banyak lagi kereta yang ditenggelami air. Dan apa yang kami nampak kat situ, memang keadaan tu memang amat memilukan lah untuk setengah orang. Yang rata-ratanya penduduk di sini adalah B40, di mana ada juga orang yang kurang upaya dan ada orang-orang tua yang bedridden yang terpaksa dibawa keluar lah untuk memastikan keselamatan mereka lebih baik. Setakat ini berapa orang yang Zaim dan pasukan Zaim sendiri selamat dibawa keluar dari kawasan ini, Zaim? Usaha kecil kami ini sebenarnya hanya beberapa jam, dan kami dapat bawa keluar lebih kurang 25 orang daripada kediaman diorang, daripada tingkat 2 bangunan tu. Kita bawa keluar melalui grill depan. Okay, tingkat 2, daripada tingkap kita buka grill dan kita usung orang keluar daripada grill tu untuk masuk ke dalam bot lah. Dan Zaim, saya juga difahamkan ada juga penduduk yang masih berdegil tidak mahu keluar daripada kawasan ini. Ada tak Zaim sempat untuk bercakap dengan diorang?
Ya, ada juga, tapi sebenarnya saya tak rasa dia berdegil lah. Dia ada dia own reason sendiri kenapa dia tak nak keluar tu, sebab dia ada benda lain yang dia kena jaga, macam family member yang sakit, terlantar dan sebagainya. So diorang tak berapa convince macam mana kita boleh bawa keluar orang-orang ni. So diorang rasa macam banjir ni akan makin surut dan dia akan tunggu sajalah bantuan untuk sampai. So on our side, kita hormati keputusan tu dan kita cuba accommodate as much as possible. Contohnya macam jika dia perlukan air, sebab electricity, air semua memang terputus. So kita bagi bekalan makanan dan air lah. Terima kasih Zaim. Terima kasih. Itu apa yang dikongsikan oleh Wira Tidak Didendang Zaim sebentar tadi, dan juga salah seorang mangsa, dan saya juga sempat berbual dengan beberapa orang lagi mangsa, di mana saya tidak sempat untuk membawa ke semua mereka untuk disiarkan secara langsung. Dan apa yang saya boleh kongsikan, salah seorang ibu bapa, dia pada ketika kejadian berlaku berada di hospital, dan ketika pulang untuk rumah, jalan terputus, tidak dapat menghubungi ahli keluarga mereka, dan beliau sedang sedang menangis, tidak tahu ke mana untuk diminta bantuan, dan tidak tahu di mana situasi dan di mana keberadaan ahli keluarga beliau yang lain. Dan itu sedikit perkongsian dari Taman Sri Muda, Jizi. Ya, Umar, mungkin Umar boleh kongsikan plan Umar di Sri Muda selepas ini apa? Saya tak dengar, Zizi. Ya, mungkin perancangan Umar selepas ini di Sri Muda itu adakah dapat berpeluang untuk ikut mana-mana sukarelawan ataupun misi menyelamat ke dalam Sri Muda itu sendiri? Saya sedang berusaha untuk meminta bantuan daripada pegawai dan anggota Jabatan Bomba untuk memasuki kawasan ini. Kita tengok macam mana. Saya akan berada di sini sehingga petang ini, dan saya akan berkongsikan segala perkembangan dari sini. Saya akan berada di sekitar, bukan saja sini, saya akan berada di sekitar Shah Alam. Mungkin dari sini kru Astro Awani akan bergerak ke kawasan atau lokasi lain yang turut terjejas, Zizi.